بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji dan syukur kita aturkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keizinan kepada kita untuk bertemu pada malam yang penuh dengan barakah ini. Malam yang penuh dengan rahmat ini, dibasahkan bumi ini dengan basahan air hujan. Kita berada pada dua keadaan yang mustajabnya doa. Yang pertama, ketika mana kita berada di dalam majlis ilmu. Yang kedua, ketika mana kita berada di dalam saat hujan yang turun. Mudah-mudahan dua keadaan pada malam ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala menunaikan segala hajat-hajat kita yang kita niat dan kita hajatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ni kita nak sambung pengajian kitab kita yang kita tangguh agak lama di masjid, tuan-tuan ni, atas beberapa sebab yang dulu ni. Kitab yang sama ni saya baca juga di Masjid Sungai Ulang setiap hari Jumaat minggu yang ketiga. Cuma seperti mana yang saya katakan pada bulan yang lalu, kitab ni dia ada 40 bab ataupun 40 tajuk. Tajuk yang pertama sampai tajuk ke-19 kita akan baca di Masjid Sungai Ulang. Tajuk 20 sehingga 40 kita akan baca di Masjid Taman Selasih setiap 29 hari bulan. Jadi malam ni kita nak baca pada bab yang ke-20. Kalau kitab saya muka surat 233. Kitab yang no muka surat berapa mai? Nak tengok tak cikgu? Cikgu bagi tak? Nak selak tak muka surat apa kita ni? Kalau kitab ni muka surat yang ni di mana kita baca? Muka surat 121. Kalau kitab Rumi Jawi. Jawi muka surat 121. Kalau kitab ni muka surat 233. Bab yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bab yang ke-20 pada menyatakan kelebihan istighfar. Malam ni kita nak tengok kelebihan istighfar. Yang dituntut kita banyak-banyakkan beristighfar ni kenapa? Yang kita dituntut sampai Nabi SAW sebut, Nabi kata irtasil qulubukum bil ma'i istighfar. Nabi sebut. Nabi cerita tentang penyucian hati. Nabi bagi tahu kepada kita lagu mana cara kita nak cuci hati kita.
Nabi suruh, irtasil qulubukum. Basuh, cucilah hati-hati kamu, Nabi kata. Nak basuh, dia mesti ada sabun. Tuan-tuan nak cuci lantai, Mak Long nak cuci lantai, Pak Long nak cuci lantai, kena guna sabun cuci lantai untuk cuci lantai. Jangan duk pergi balas sabun basuh baju cuci lantai. Tak kena. Mak Long nak basuh pinggan, guna sabun basuh pinggan. Jangan duk pergi guna shampoo. Ada juga jenis basuh pinggan, dia guna shampoo. Nak cuci mangkuk jamban, kena guna sabun mangkuk jamban. Ni terbalik kurang. Pi cuci pinggan, guna sabun mangkuk jamban. Pi cuci mangkuk pinggan, pi cuci mangkuk jamban, guna sabun pinggan. Cuci pinggan, guna sabun mangkuk jamban. Tak kena, tuan-tuan. Samalah kita nak basuh hati. Nabi kata, irtasil qulubukum. Cucilah hati-hati kamu. Bil ma'i istighfar. Dengan air istighfar, Nabi kata. Maknanya apa dia? Nabi menekan, menitik beratkan tentang penyucian hati. Dengan istighfar. Dan Nabi suruh kita pula beristighfar banyak-banyak. Mesti ada kelebihan. Baik, kita tengok apa dia kelebihan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaghfirillah, innallaha kana ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Dan minta ampun olehmu akan Allah Ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala amat mengampuni lagi amat mengasihani. Arahan Allah, wastaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah dalam hidup kita. Ibnu Athaillah As-Skandari dia sebut di dalam kitabnya Hikam, bila dia berkongsi rutin yang dia duk lakukan setiap hari, apa yang disarankan oleh Ibnu Athaillah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Hikam. Dia kata, di antara rutin yang jangan kita tinggal dalam kehidupan kita ni, setiap hari, every day, every night, setiap malam, sebelum kita tidur, apa dia yang kita nak kena buat? Yang pertama dia kata, di antara ni lah, dia cerita banyak, yang saya nak ambil benda poin penting. Pertama, tuan-tuan, pastikan sebelum tidur ni, tuan-tuan semayang witir. Dia kata, sebab Nabi suruh salat witir sebelum lena. Nabi suruh sembahyang witir sebelum tidur. Nabi suruh wa an autir qabla an arqad. Nabi sebut, salatlah witir, tunailah salat sunat witir qabla an arqad, sebelum kamu lena. Nabi suruh sembahyang witir sebelum lena. Ni yang pertama. Lepas tu kenangkan, sebelum nak lena ni kena buat apa dia? Kena cek balik harian kita ni, maklum. Daripada mula kita celik biji mata pagi sampai kita nak lena waktu malam, apa dia yang kita buat? Daripada kita celik biji mata pagi tadi ni sampai kita nak lena malam ni, apa yang kita buat? Banyak mana kebajikan kita buat? Banyak mana dosa yang kita buat? Boleh Pak Long nak? Nampak letih hari ni, kuliah tengah hujan. Waktu ni kalau balik duduk dekat, bantai dekat atas katil tu, merekod Pak Long duduk dalam selimut apa nak kata, Aisyah Abu Haram tak semayang. Letih ni, waktu hujan ni nak mengajak letih, Mak Long tengok Mak Long pun dah lah muka tak apa nak cahaya, lampu tak buka. Ni balik buat. Kenang balik apa yang kita buat kan ni. Banyak mana dosa yang kita buat. Banyak mana pahala yang kita buat. Kenang balik tuan-tuan. Pagi tadi celek-celek biji mata, celek-celek nak semayang subuh. Apa dia yang tuan-tuan buat? Pak Long buat. Mangkit pagi tak ada Zaid tak dan nak sebut Alhamdulillah apa Zaid. Terkejut Zaid mangkit terus pergi mandi terus pergi semayang. Lepas tu, lepas semayang Alhamdulillah dan baca Quran. Alhamdulillah. Lepas tu, habis baca Quran apa dan duha apa semua clear. Alhamdulillah. Lepas tu, kena pergi makan
Lah Ustaz pergi sarapan pagi dekat kedai. Betul? Tentu Ustaz mengata kat orang macam-macam. Tambahlah dekat pilihan raya pula. Macam-macam kata kawan tu tak betul, kawan ni tak betul. Ni kat pilihan raya ni tuan-tuan. Semua tak betul. Ceramah politik ni semua tak betul. Nampak lagu mana tu ceramah politik. Ceramah politik memang lagu tu lah orang tak betul, kita yang betul. Ceramah agama kita yang tak betul, orang lain betul. Itu beza. Ceramah politik, semua orang tak betul, dia yang betul. Ada ceramah tu macam dia tak nak buat salah. Dok sembang kedegung, nak buat lagu mana ni musim dia. Sembang yang tu, sembang yang ni, kata ke orang tu, kata ke orang ni. Tu lagu mana ni, sebelum lena tu, selesai tak lagi benda tu. Selesai tak lagi. Cek balik, kalau kita buat dosa dengan Allah sebelum kita lena malam, istighfar, bertaubat. Kata Ibnu Athaillah, kalau kamu buat salah dengan manusia, kamu kena hubungi dia, telefon dia, cari dia, minta maaf dekat dia. Ingat, senang tuan-tuan nak jadi orang baik. Tak susah nak jadi orang baik. Dan tak senang nak jadi orang baik. Tak susah nak jadi orang baik. Dan tak mudah, tak senang nak jadi orang baik. Susah pun tak, senang pun tak. Nak buat apa dia? Untuk jadi orang baik. Ni Ibnu Athaillah kata. Kalau kamu ada salah dengan Allah, minta ampun sebelum kamu lena. Kalau kamu ada salah dengan manusia, minta maaf sebelum kamu tidur. Balik buat malung-malung. Payah Ustaz, nak buat lagu mana? Kalau syurga tu kata pak kita, mudah malung weh. Kalau syurga tu kata kerajaan Allah, ni boleh dapat belakang lah. Turun main menteri dia ceramah buat kita, apa yang tuan-tuan nak, tentang makna syurga dia tu. Buat ni yang Allah Ta'ala suruh, wastaghfirillah, dan mohonlah keampunan kepada Allah. Innallah, sesungguhnya Allah, kana ghafurar rahima, amat mengampuni lagi amat mengasihani. Dan firmannya pada hadis qudsi, Allah Ta'ala firman dalam hadis qudsi pula, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Subhanallah. Hai segala hamba-Ku, bahawasanya kamu berbuat kesalahan pada malam dan siang, dan Aku ampunkan segala dosa kalian. Yakni yang lain daripada syirik, maka tiada diampunkan dia. Selain dosa syirikkan Allah, Allah Ta'ala ampun. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut di dalam kitab dia tuan-tuan, dia kata apa dia? Allah Ta'ala sayangkan kepada hamba lebih daripada seorang ibu sayangkan anak, lebih daripada bapa sayangkan anak, dan lebih daripada anak sayangkan mak dan bapa. Ni kasih sayang Allah kepada hamba dia. Allah Ta'ala ni dia sayang kepada kita Pak Long, lebih daripada kita sebagai bapa sayang kepada anak. Saya ada anak, tuan-tuan ada anak, kita tahu bagaimana sayang dan kasihnya kita kepada anak. Allah sayang kepada kita lebih daripada tu. Maklum, Allah Ta'ala sayang kepada maklum lebih daripada maklum sayang kepada anak. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sayang kepada kita lebih daripada kita sayang kepada mak dan pak kita. Ni, kita ada pak, kita ada mak. Kita sayang kepada pak kita sayang kepada mak kita. Nak abang ni, Allah, dia sayang kepada kita lebih daripada kita sayang kepada mak kita, lebih daripada kita sayang kepada pak kita. Allah sayang kepada kita lebih daripada tu. Tuan-tuan ada mak ayah. Saya ada dua-dua lagi, alhamdulillah. Mungkin Mak Long dan Pak Long dah tak ada dua-dua dah, ataupun ada salah seorang lagi. Sayang terang mana mak pak kita. Dengar mak pak sakit balik, Allah sayang kat kita lebih daripada tu lagi. Lalu Imam Ghazali kata, di antara buktinya Allah Ta'ala sayang kepada kita lebih daripada mak pak kita sayang kepada kita,
dan kita sayang kepada mak pak kita, lagu mana? Antaranya Imam Ghazali kata, dosa yang hamba dia buat, Allah Ta'ala mudah untuk ampun. Tuan-tuan cuba abang, tuan-tuan, apa dia yang payah Allah Ta'ala nak ampun? Pak Long mai tadi pun dosa ampun. Naik motor mai tu, tayar berpusing tu, Allah Ta'ala ampun dosa, Allah Ta'ala bagi pahala. Tapi tuan-tuan tambah pula satu lagi, tambah dosa. Naik motor budak keluar haram tak tengok kiri kanan, dia maki budak tu sampai tengah masjid. Celaka tengok, ajak terkejut aku baru, anak siapa ni? Dia maki daripada jalan sampai tengah masjid. Tengah sembahyang dapat pahala, diampun dosa, dia topak pula dah dosa. Tengah duduk sembahyang. Yang ustaz ni mai tak mai lagi tau, dia ni kerap lewat ni. Hai yang tentang kalut dengan saya tu pasal apa? Tengah duduk sembahyang. Belah kanan dia pula hak parti tak sama dengan dia. Ngongam pula tengah sembahyang, mai juga. Kat belah raya Pramuka nampak. Duduk lapak ni dia calon tu. Tengah duduk sembahyang tu. Contoh. Tuan-tuan duk buat duk cengeng, muka cengeng dengan saya. Pasal apa? Saya bagi contoh, saya tak kata siapa pun. Contoh. Bulan lepas kan saya mai cerita kat tuan-tuan, ada orang nak jadi calon YB ni maghrib 3 kali. Tuan-tuan ingat? Saya tak tahu bulan lepas. Ingat? Marah YB tu kata saya. Ada 2-3 orang marah. Telefon tak ceramah dengan duk kata kat kami. Saya kata saya sebut umum yang YB terasa. Pasal apa? Tak lah, jangan duk kata payah nak kempen ni. Lau tak tahu kami duk turun mayang maghrib, daripada salam dia tanya berapa kali maghrib dah. Ustaz nak ada tak? Saya bagi contoh. Kalau hang tak buat, janganlah duk terasa. Hak tadi pun contoh. Duk tengah semayang, dia duk rasa duk tak kenal dengan kawan dia. Maklum duduk dalam kuliah ni, Allah Ta'ala bagi pahala, Allah Ta'ala ampun dosa, walaupun tuan-tuan duk membuta tengah ustaz mengajar. Tuan-tuan nak apa lagi Pak Long? Daripada Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan Allah Ta'ala tambahkan pahala kita, apa lagi benda yang besar yang dalam hidup tuan-tuan yang tuan-tuan nak cari? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata apa dia? Dia kata, ketika mana dia diangkat menjadi khalifah, Sayyidina Umar kata, tidak ada lain yang aku harapkan ketika mana aku memegang jawatan khalifah ini. Sayyidina Umar Al-Khattab, khalifah selepas baginda sallallahu alaihi wasallam dan selepas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Khalifah yang kedua ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia diangkat menjadi khalifah, antara ucapan yang disebut dan diungkap oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia kata apa dia? Ketika mana aku diamanahkan memegang jawatan ini, tidak ada benda yang aku harapkan daripada jawatan aku ini, melainkan yang paling utama aku harapkan, Allah Ta'ala melipat kali gandakan amalan dan pahalaku, dan Allah Ta'ala mengampuni segala dosa-dosaku. Ini dia yang Sayyidina Umar harap. Kita kalau dapat jawatan Pak Long macam-macam harap. Nih, penamaan calon 5 hari bulan. Kona bila sikit. Biar tak boleh nak kona langsung ni. 5 hari bulan. Penamaan calon. Hari Sabtu minggu depan. Sehari 2 lagi. Parti-parti akan umum dah. Ada yang parti dah umum dah. Nama-nama calon pilihan raya. Ada parti-parti yang tak umum lagi. Lah ni semua pakai duk mengaku jadi calon. Jumpa je nak ni Tuan Haji calon. InsyaAllah dia dengar kata calon. Dia turun ni duit sekuni lah, duit tabung ni. Pergi bagi tanu, pergi bagi tani, pergi bagi tani. Tolonglah kita nak menangkan parti kita. Kita nak berkhidmat pada rakyat. Oh, macam-macam lah ni juga. Pilihlah saya untuk berbakti kepada rakyat. Sengsara dan derita rakyat. Ini semua rakyat ni.
Tiba-tiba nama tak lekat jadi calon. Agak-agak Pak Leban ni dia nak buat lagu mana ni? Hak yang nak mengaku kata dia calon ni. Dia nak tolong perjuangan ke dia nak boykot? Perangai huduh tak lekat calon boykot. Ini tak elok. Ni tuan-tuan ni Pak Leban biar longgak ni. Lah tanda jumpa semua mengaku jadi calon. Perjuangan kita dekat tu je tuan-tuan. Mana-mana parti pun takat anak jadi calon, tak lekat calon, boykot. Tak, ni tak cantik ni saya nak bang ni. Sebab apa yang kalut? Oh jadi boleh jadi pemimpin macam-macam belum? Hak nu nak balas, yang ni nak sapu. Macam-macam. Macam-macam tuan-tuan. Lepas tu dah kita pangkah habis. Muka kat banner lebih banyak jumpa pada orang. Rata simpang duduk. Selamat Hari Raya, selamat puasa. Dia haram tak nampak. Nak nampak budak bila? Pilihan raya pula. Lah tuan-tuan cuba tengok. Tak panggil pun dia mai. Lah ni yang duk main nak kempen ni. Tak panggil pun sampai. Tak panggil pun sampai. Masjid tak pernah mai pun mai. Surau tak pernah mai pun mai. Rumah kita tak pernah sampai pun mai. Dengar kata ni rumah, kata bumbung terbang. Dia kata tak terbang lah, rumah orang lain. Saya dengan rumah Pak Long ni kena terbang saya sampai awal. Pangkah telefon sampai putih jari tak angkat. Ini tak kata siapa? Umum. Yang duk terasa pula. Lagi telefon dia pula tu tak kata kat kami nak pergi kempen membayar. Sayyidina Umar khalifah yang kedua, ketika memegang jawatan dia kata apa dia? Yang dia harap daripada jawatan dia ni, Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala lipat kali gandakan pahala. Allah Ta'ala redha, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Ini paling besar. Batu buat. Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita bila kita minta ampun. Bila kita beristighfar. Kecuali yang Allah Ta'ala tak ampun. Dosa yang mensyirikkan Allah sehingga kamu bertaubat. Seperti firman Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah An-Nisa ayat 48. Bahawasanya Allah Ta'ala tiada mengampuni akan bahawasanya disekutukan dengan dia. Dan mengampuni ia akan barang yang lain daripada yang demikian itu bagi orang yang dikehendakinya. Hang syirikkan Allah, hang kena tobat, minta ampun, Allah Ta'ala terima. Dosa-dosa lain hang istighfar, Allah Ta'ala terima. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya aku meminta ampun di dalam suatu hari 70 kali. Nabi kata, Abu Hurairah habaq, Nabi kata, Nabi bagi tahu, Nabi beristighfar kepada Allah sehari 70 kali. Kita berapa kali belum? Lepas sembahyang duk zikir dengan tu imam 3. 3 kali 5 apa? 3 kali 5 apa? 3 kali 5 15. Sehari baru 15. Lepas sembahyang tu imam astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekali. Astaghfirullahalazim 3 kali. 3 kali 5. Tu pun kalau dia sembahyang sehari 5 kali. Mau dia sembahyang sehari 2 kali baru 6 kali istighfar. Nabi yang tak ada dosa 70 kali istighfar. Tuan-tuan fikirlah. Mau takat duk sambut Maulidul Rasul, perangai Nabi tak nak ikut, tak payah duk sambut, tak apa tuan-tuan ni. Bukan marah nak sambut dah kita tuan kata saya Wahabi pula. Hai ustaz lain nampak ni. Duk poli kami duk sambut Maulidul Rasul, ustaz Wahabi ke? Tak, nak sambut. Cuma saya kata mau takat sambut perangai Nabi tak nak ikut, istighfar pun tak boleh 70 kali sehari. Nabi yang confirm ahli syurga 70 kali minta ampun ke Allah sehari. Kita tak tahu nak duduk tak mana 15 kali sehari. Tu pun kalau pergi sembahyang. Mau tak pergi sembahyang mampu. Kalau sembahyang seorang mengedak dah, beralih kanan beralih kiri, makin lompat bos apa ni kaki dan kasut jalan. Kalau sembahyang jemaah istighfar. Tu pun 15 kali. Fikir-fikirlah balong. Istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan disebabkan daripada dosa.
Nabi istighfar, kata Tok Syekh kita, bukan kerana Nabi ni ada dosa. Dan istighfar Nabi SAW tiada daripada dosa, tetapi kerana menuntut bertambah darjat. Nabi minta ampun bukan kerana Nabi banyak dosa, tetapi Nabi nak minta Allah Ta'ala angkatkan darjat. Kerana bahawasanya hamba apabila membilang akan dirinya mempunyai kekurangan, diangkat akan dia oleh Allah Ta'ala. Karena tersebut dalam hadis, barang siapa yang merendahkan dirinya kerana Allah Ta'ala, diangkatkan dia Allah Ta'ala. Siapa yang dalam hidup merendahkan diri kerana Allah, Allah Ta'ala akan angkat diri orang yang merendahkan diri kerana dia. Yang ni ada 3 maksud. Yang pertama maksudnya apa dia? Orang yang rajin sujud kepada Allah, Allah Ta'ala akan angkat darjatnya. Ini yang pertama. Orang yang rajin sujud kepada Allah, Allah Ta'ala akan angkat darjatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang rajin merasakan dirinya hina di hadapan Allah, selalu memohon keampunan daripada Allah, selalu meminta ampun daripada Allah, selalu duk rasakan diri dia ni banyak dosa, Allah Ta'ala akan angkat darjat orang lagu ni. Ni perangai yang kena buat. Yang pertama, perangai yang kena buat ni apa dia? Rajin sujud kepada Allah. Yang kedua, jangan merasakan diri kita ni baik. Tuan-tuan, kalau dalam hidup orang kata tentang jahat, tentang kena bersyukur. Tapi kita terbalik kurang. Kalau orang kata kita jahat, kita tak suka. Tuan-tuan, yang bahaya dalam hidup ni apa dia? Bila mana orang memuji kata kita baik, sedangkan kita ni tak baik. Tapi kalau orang kata kita jahat, kita akan memperbetul dan senantiasa memperbaiki diri kita. Syukur kalau orang kata kita jahat. Hang ni jahat, hang ni jahat. Alhamdulillah. Hamba kata aku jahat. Dengan kata hamba boleh memberikan kesedaran kepada aku. Aku senantiasa memperbaiki diri aku. Yang bahaya ni lagu mana? Kalau orang duk main duk puji kata dia ni baik, sedangkan dia ni tak betul baik. Faham ke tak ni? Ha? Hei orang Kulim, faham ke tak? Apa yang kita nak kecil hati kalau orang kata kita jahat? Orang kata kita jahat. Tapi Allah Ta'ala tahu kita ni lagu mana. Sebab tu saya heran tuan-tuan. Sampai lah saya fikir tahun nak lepas. Orang yang suka duk cerita kebaikan pada orang. Hak ni saya tak nak fikir. Tahu tak duk cerita kebaikan dalam sosial media? Macam-macam. Duk tagak gambar. Duk atas jadah pegang masjid tasbih. Perak tagak gambar. Alhamdulillah. Sempat berjaga di pagi ini. Beribadah kepada Allah. Ya Allah, kau panjangkanlah umur aku. Ya Allah. Doa ni atas jadah, bukan dalam sosial media. Tangkap gambar. Sudahkah anda berzikir hari ini? Saya tengah berzikir. Kepala otak. Tentang mau komen bawah tu kepala otak. Tanda nampak tak bagaimana hancur dan rosaknya amalan kita hari ini? Sebab tu Nabi kata apa dia? Nabi kata dekat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi kata yang paling aku takut, yang paling aku bimbang, kalau terjemah mai bahasa kita orang Kedah, yang paling aku sayau kena dekat hamba ni adalah penyakit syirik kecil. Nabi kata asyirkul asghar. Yang aku paling bimbang, yang aku paling risau, yang aku paling susah hati kena dekat hamba ni, Nabi kata penyakit syirik kecil. Qalu ya Rasulullah, sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, apa dia yang dikatakan penyakit syirik kecil ni yang kamu sangat bimbang kena kepada umat-umat kamu ni, kepada kami ni? Nabi kata ar-riya, penyakit riya. Hari ni jadi tak saya nak tanya tuan-tuan? Jadi ke tak? Hari ni jadi ke tak maklum-maklum? Jadi. Jadi tuan-tuan, jadi. Semua benda dia nak cerita. Lah ni tuan-tuan, orang lah ni, dia suka nak habaq dekat orang, kata dia baik. Ha ni masalah.
Dia duk pesoh, dia duk kalut, dia duk ikhtiar. Peresoh lah kot mana pun. Jadi dia nak habak dekat orang, kata dia baik. Ha ni masalah tuan-tuan. Payah. Ha ni nak ulas lebih-lebih lagi kata ke orang. Saya lah ni mula duduk tahan tak apa nak mau kata ke orang. Pasal lah duduk baca kitab tasawuf banyak. Tapi dia duduk kira nak kena kata ke orang juga. Sampai nak pergi bagi sumbangan, duk suruh orang susah tu berlakon balik. Dia mai bagi lagu ni. Ni apa ni tuan-tuan? Ni dah katakan sebab umum. Kita nak bantu orang susah, bantu. Jangan mempergunakan orang susah dalam nak menunjukkan kita ni baik. Jaga tuan-tuan, orang susah ni pun dia ada aib dia. Orang susah ni dia ada aib dia. Ni ria. Sebab orang yang buat kebaikan dengan ria, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dia balik pergi ke akhirat kelak. Masuk syarah. Awak yang sat ni. Masyarakat nak. Cepat tunggu tidak lagi. Nak bunyi ke cerik-cerik ni pun puas cari ni. Ini sat ni. Orang yang buat perbuatan dengan riak ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dia balik pergi ke akhirat kelak, haba'an mansura, segala kebajikan dia akan terbang macam debu yang berterbangan. Sebab tu kita buat ni untuk apa dia? Tuan-tuan cuba fikir, tuan-tuan cuba cari tengok, untuk apa yang kita buat kebajikan ni? Kita buat kebajikan ni untuk apa tuan-tuan? Untuk orang nak habaq kata kita baik, ataupun libtira'i mardatillah, kita nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita buat baik ni kerana kita nak orang kata kita baik, ataupun kita buat baik ni kerana kita nak mencari keredaan Allah. Fikir. Sebab tu yang kedua, kata ulama, Nabi maksud tu apa dia? Jangan duk rasa diri ni hebat. Yang ketiga, maksud Nabi kata tu, barang siapa yang merendahkan dirinya kerana Allah, Allah Ta'ala akan angkat dirinya. Hidup dengan manusia ni, jangan duk angkat diri sangat. Kena anggap kita ni hamba. Yang ni pun kadang-kadang kepura-puraan ni pun banyak tuan-tuan ni. Akhir zaman ni tuan-tuan, kepura-puraan ini menjadi makanan manusia. Sebab tu saya pernah kata dulu ni, kalau tuan-tuan ingat dulu, kalau tuan-tuan tak ingat lah. Saya kata kat masjid ni dulu ni, tuan-tuan kalau sehari tu tuan-tuan pergi kedai, tiba-tiba dapat duit palsu, tuan-tuan suka ke tuan-tuan marah? Dapat duit palsu belum? Orang mai bagi kat kita duit palsu, 100, dia bagi kat kita 1 ikat tu. 100, dia bagi 100 keping, makna 10,000. Dia main, dia kata, nah Pak Long, ambil lah 1 cekak ni Pak Long, 1 ikat ni, Pak Long buat belanja. Buka-buka, tu dia dalam envelope tu, duit 100, ada 100 keping. Seronok ke tak? Seronok ke tak? Awak tuan-tuan ni teruk sangat ni bulan ni. Minggu lepas saya ceramah dekat masjid mana, ada jemaah lagu ni. Tak ada karan, 3 hari lepas tu 4 orang meninggal. Nampak teruk sangat. Dekat dengan time nak perang, dia buat tak teranak nak mampu. Dia kata, tak boleh belum. Time ni kena semangat. Saya ulang balik soalan. Pak Long satu hari ada orang mai bagi kat Pak Long dalam envelope ada duit. Dia tak buka lah, dia bagi kat Pak Long sekak. Nah, Pak Long balik buat belanja anak bini. Pak Long pun balik-balik buka. Dalam envelope tu duit 100 Pak Long, ada 100 keping. Seronok ke tak? Jawab lu tu. Sekali lagi, seronok ke tak? Seronok. Pak Long pun buka boh dalam ambil duit. Pi ke Giant, pi ke Tesco mana, shopping. Pi tengok-tengok Pak Long hak cekak tu duit palsu. Pi kat cashier tu ambil, dia scan duit palsu. Pak Long ni duit palsu. Ambil lagi. Scan tak palsu. Buat keluar lagi. Scan. 100 keping tu semua duit palsu. Hak seronok tadi ni nak seronok lagi kan nak marah? Sebab apa dia? Sebab orang bagi duit palsu kepada kita. Kita marah.
Betul ke tak? Kita pun beli barang dalam Shopee, maklum. Shopee. Allah letih. Mau tekat-tekat lah ni ada Shopee mampus, maklum. Dia kerja beli lah. Serupa hak di rumah saya tu pun. Tata lori sampai. Cekak duit habis. Lah ni dia lagi cekap ni, dia tahu dah pin kad kita. Tengah lena kad bank hilang. Tak kalau maklum. Baru ni saya lena mengkit-mengkit. Dua rabah-rabah nak ambil duit. Kad bank hilang. Tanya dia ni ambil apa? Dia kata dia dengar ceramah. Dia kata curi duit lelaki. Tak dosa. Saya kata tu duit ni hang tutup kad terus. Bukan duit. Hang ni kesal lagi. Mau hang tak balas duit nak ambil duit tu. Aku tak marah. Ni kad tu. Itu dia dah buat heran. Dia kata duit dia jimat banyak bulan ni. Mampu ada rekah aku yang jimat. Tu baru seorang, mau dua mampu. Tu nampak karan. Nampak sembang bab nikah dua karan. Mampu ada tiap bulan nak kena sembang bab nikah dua. Maklum beli barang dalam Shopee, maklum. Belilah. Beli pinggan mangkuk ke apa ke. Dia tulis dalam kurungan original. Makna barang tu barang ori. Tiba-tiba sampai kepada rumah kita, maklum di rumah kita, yang ori tu rupa-rupanya fake. Marah ke tak? Marah. Tuan-tuan dapat duit palsu, tuan-tuan marah. Tuan-tuan dapat barang palsu, tuan-tuan marah. Tetapi tuan-tuan ni pula hidup dalam keadaan palsu. Tuan-tuan rasa bahagia, tak marah pula. Hidup dalam keadaan palsu, tahu palsu, berlakon. Keluar rumah, berlakon. Mai kuliah, berlakon. Woi, berlakon macam dia ni paling baik. Rupanya bini dia tahu perangai di mana. Oh, mai depan orang duk buat tawaduk, duk buat warok, belakang orang wakrok. Yang kita nak berlakon ni untuk apa, tuan-tuan? Tapi malangnya umat hari ini tidak tahu yang mana palsu, yang mana benar. Yang tidak tahu, dia tidak dapat membezakan yang mana permata, yang mana kaca. Zaman ni orang sudah tidak dapat membezakan yang mana kaca, yang mana permata. Akhirnya menjadi golongan yang suka menerka dalam kesamaran. Teka dalam kesamaran. Sebab tu hidup jangan jadi manusia palsu, Pak Long. Jangan jadi fake. Dalam bahasa yang lain, jangan jadi scammer. Dengan Allah ni, hang jangan jadi scammer. Sampai dengan Allah pun hang nak jadi scammer, kacau hang ni. Allah Ta'ala ya'lamu Allah. Allah Ta'ala tahu hang ni lagu mana. Jangan jadi scammer. Sebab tu saya lebih suka kalau orang kata kita ni tak baik. Maklum, jangan mudah terpedaya dengan pujian orang. Dan jangan koyak dengan cacian orang. Dalam hidup ni, saya ulang, tanam dalam kepala. Dalam hidup ni, jangan mudah terpedaya dengan pujian orang. Dan jangan mudah koyak dengan cacian orang. Boleh faham? Jangan mudah terpedaya dengan pujian orang. Dan jangan mudah koyak dengan cacian orang. Orang nak maki dapat longoi. Lama mana dia larat maki? Paling lama seminggu. Nak layak pun 8 hari, 9 hari. Dia larat kan nak maki kita sampai 2 bulan? Tak larat lah. Lama mana orang larat maki? Makilah. Dengan makian tu jangan jadikan kita ni lemah. Dengan pujian itu jangan jadikan kita ni melayang. Ni hidup. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya hamba apabila berbuat dosa dititik pada hatinya titik hitam. Nabi kata bila hamba Allah ni buat dosa, satu titik hitam, Allah Ta'ala suruh malaikat diletak dalam hati dia. Maka jika meminta ampun ia, bertaubat ia, cerahlah hatinya.
titik hitam. Sekali dosa, satu titik. Satu dosa, satu titik. Satu dosa, satu titik. Satu dosa, satu titik. Satu dosa, satu titik. Mau habis dosa, cerah. Lalu, bila dia bertaubat, cerahlah hatinya. Dan jika kembali berbuat dosa pula, maka ditambah kelam padanya hingga meninggi atas hatinya, iaitu dinamakan ran, yakni karat hati yang tersebut dalam firman Allah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bisa dengar ayat tu? Ran tu makna apa dia? Karat hati. Hati berkarat. Sebab tu kena duk main kuliah ni maklum oi, duk main kuliah. Bila karat, tuan-tuan, saya nak tanya besi kalau karat, nak bagi cuci ni lagu mana? Boleh ke duk ambil span duk tanya, hilang tak karat tu? Besi karat. Besi karat, tuan-tuan ambil span, duk tanya besi tu. Cerak, 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 duduk tanya apa nama besi tu dengan span. Rasa-rasa nak hilang tak karat tu? Karat nipis kena ambil kertas pasir dia. Karat tebal kena canai. Betul ke tak? Canai ceriang, ceriang, ceriang. Hak tiap-tiap bulan 29 hari bulan ni canai ni. Tu yang dia kasar sikit, dia duduk tengah canai tuan-tuan. Malam lain ada ustaz guna span, ada ustaz guna kertas pasir. Tapi tuan-tuan main kuliah Ustaz Usam ni, dia guna canai. Tu nama dia Ustaz Usam. Kalau nak lembut, suruh sajak Kamarul Zaman. Karat hati kita dengan dosa. Baik Ustaz. Nak tanya Ustaz, nak tahu hati kita ni masalah karat tak karat ni lagu mana? Mari kita cek tengok balong, hati kita ni karat ke tak karat? Nak cek lagu mana? Bukan saya nak abang. Saya nak petik kata-kata daripada Imam Al-Ghazali, orang yang layak untuk bercakap bak hati, tuan-tuan. Saya tak layak nak bercakap bak hati saya pun tak elok. Saya tak layak nak bercakap bak hati, sebab hati saya pun tak apa nak elok. Yang layak bercakap bak hati ni, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ni antara orang. Antara ni makna ramai lagi lah. Dan dia ni salah seorang yang layak untuk bicara tentang hati. Imam Al-Ghazali kata apa dia? Nak cek hati kita ni rosak ataupun tidak. Yang pertama, tuan-tuan cek tengok. Saya dulu baca-baca kata Imam Ghazali ni cek. Hati dia tengah masalah. Yang pertama Imam Ghazali kata, dalam hidup ni, bila buat ibadat dapat tak rasa lazat? Nak cek hati kita ni problem ataupun tidak. Nak periksa hati kita ni masalah ataupun tidak. Yang pertama Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut. Yang pertama cek tengok. Bila kamu buat ibadat, kamu rasa lazat ataupun tak rasa apa? Kalau rasa lazat, alhamdulillah. Kalau tak rasa apa, tanda-tanda awan. Tanda-tanda awan. Dalam bahasa Allah dia panggil simptom. Dulu saya ingat tak kita duk kena COVID dulu ni. Zaman kita bodoh. Berapa tahun kita bodoh? 2 tahun. Bodoh 2 tahun. Hak nu tak boleh, hak ni tak boleh. Halah, mana dia? Mana dia COVID? Mana dia COVID? Orang paling panggil COVID-19. COVID-19. Tuan-tuan tengok tu. Nampak tu bekas-bekas salutik tu. Ada 2 tahun tu lah. 2 tahun dalam jahiliah lah. COVID dulu dia nak main. Dia ada simptom. Cek tengok, kentut tak bau, makan tak rasa. Masa tu maklum, demam sikit pun dia merah kentut tu. Bau lagi, tak COVID lagi kot. No zaman tak ada lagi mendatang duk test tu, ada ludah naik 2 lain tu. Masa tu nak pergi rojak hidung pun RM185. Nak pergi ni rojak hidung. Pendek luas hidung. Saya ingat kali mula-mula nak pergi rojak hidung. Nak tok saya sentak. Dia kata, Ustaz relax, Ustaz selawat banyak-banyak, Ustaz tok sentak. Dia kata, Ustaz jangan duk main lagu tu. Nak main lagu mana? Nak rojak hidung nak boleh main-main ke? Macam kita duk pergi cek mata ni, duk pergi sangkut dagu tu.
Habis sangkut dagu tu dia duk main tu, kadang-kadang dia duk, kita terkejut, mata kita duk terpejam. Doktor marah, jangan duk pejam. Benda tu bukan automatik. Tak, kita dah sentak. Man nurse tua tu dia pegang kepala saya, dia rojoh lagu tu. Man nurse tua tu, dia pegang kepala, dia kata, sabar Ustaz nak, bismillah. Ni dia rojoh. Saya kata, hak ni nak cari COVID kan nak cari pasal? Ni zaman dulu ni. Sebab tu kita hormat frontliner kita tuan-tuan dulu ni, hebat dia bah. Basah baju dulu ni. Zaman tu lah, zaman COVID tu tak apalah. Simptom dia antaranya tuan-tuan, kita tengok batuk, sakit tekak, hilang deria. Hak tu simptom COVID. Simptom COVID. Ni pula simptom hati kita ni karat, hati kita ni rosak. Di antaranya Imam Ghazali kata yang pertama, cuba kamu periksa, cuba kamu cek bila mana kamu buat ibadat, kamu rasa lagu mana? Rasa lazat ataupun tak rasa apa? Macam mana Ustaz? Baik, kita semayang tadi ni. Tuan-tuan semayang maghrib tadi ni. Rasa lagu mana Pak Long? Rasa lagu mana? Tak rasa apa Ustaz? Okey, tak rasa apa kan? Tak Ustaz. Lepas semayang tak rasa lagu mana? Rasa lega ke tak rasa apa? Ada tak tuan-tuan, kita ni bukan baik, saya ni pun bukan baik belum. Tapi kita semayang, lepas semayang kita rasa lega. Lega aku boleh semayang. Ada tak lagu tu? Tidak duk rasa macam satu bebanan duk ada tengah belakang apa. Boleh semayang tu. Rasa, lega. Ada Ustaz. Asal tu ada Ustaz. Maknanya apa dia? Hang hati masih okey. Clear? Baik. Yang kedua cek. Buat maksiat rasa lagu mana? Buat maksiat rasa lagu mana? Bukan kita nak buat, terbuat. Pergi dah jalan cuti di Bali itu ni masuk pihaknya. Bukan ada niat apa pun nak pergi makan pulut ayam je. Lepas tu nak pergi makan lok ceng. Lok ceng duk tengah makan pulut ayam, tengah makan lok ceng. Malah adik-beradik kita duk lintas kat depan. Allah Pak Long, sana nak jumpa hak pakai telekung payah. Ada tapi payah. Hak jenis tak cukup inci belakang ni. Duk lok ceng kawan dia pun lepas makan pulut ayam. Dia kata aku ni. Aku dengan pulut ni Allah ke angin. Hang pun jadi belahak. Dia kata ni nak kena pergi cari orang duk tekan belakang. Jadi makan baru 2 mulut, belahak sampai 20 kali. Dia kata aku dengan pulut ni memang Allah ni. Duk Allah Pak Long, kat haknya kat danok ni angin banyak semua. Duk cakap dua petang. Dia kata aku ni sekali dia mula ni, sekali dia tangkap jantung, kena pergi ngurut. Tahu ngurut biasa tak? Ngurut sambil kena bang. Masuk kita pun kata hang pun nak urut, aku pun nak perbetul urat. Masuk Pak Long dia betul kisah gala-galanya lah. Ni sensor ni pasal kamera banyak. Masuk urut sana. Siapa biasa urut angkat tangan? Tobat lahum tak mengaku Tapi bila duk sembang dia kerana ni elok. Atau kata ter tu Allahu Akbar. Lepas buat tu Allahu Akbar. Ya Allah, hilang kawalan ya Allah, hilang dalam kawalan, dalam tak ada dalam radak tu, hilang kawalan sungguhlah ya Allah. Keluar menyesal. Aku ni awak lah yang duk buat lagu ni ya Allah. Kuliah tiap-tiap malam pi yang ni pun buat Allah. Kita keluarlah kawan kita ada lagi duk. Kata dia ni menatang ni angin banyak sungguh. Ada sebelah tu hak yang makan pulut 2 suap tadi. Kita pun pergi buka cerai kata sudahlah Din jom. Allah yang tak rasa macam mana Din tu pun aku pun rasa apa balik duk teriak kat dalam bilik apa pergi ambil sejadah apa mayang katnya tak kena kiblat, dia kena hotel. Tak ada kiblat kat belah mana. Rasa lagu mana? Rasa menyesal Ustaz, yang tu hati hang masih okey. Ustaz tapi saya buat tu lagu mana? Tu lah kadang-kadang biasalah Pak Long. Manusia Pak Long. Siapa dalam hidup ni tak pernah buat maksiat? Cuba angkat tangan.
Tak pernah buat dosa dalam hidup ni. Cuba angkat tangan. Saya tak lah Ustaz. Judi apa tak? Betul judi tak? Tak Ustaz. Zina? Zina pun tak Ustaz. Zina pun tak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Tapi dosa buat tak? Buat Ustaz. Tu makna terhilang kawalan kita. Ni Pak Long duk main kuliah ni Pak Long. Ni takat-takat pencen ni duk main. Dulu pelbagai kisah yang duk ada dalam diri Pak Long. Macam-macam. Kalau nak buat buku ni, boleh main baca. Dulu zaman kita muda apa kita tak buat? Biasa morak tak? Biasa. Biasa tak kita dah menikah dengan bini kita duk kenal kat perempuan lain? Biasa. Biasa tak kita naik air tangan perempuan lain? Biasa. Tu cerita dulu sudah lah. Tu Yang kata manusia, yang kata orang, mesti akan terhilang kawalan. Biasa. Ni yang daripada viral sehari dua ni ustaz-ustaz ni tuan-tuan. Saya nak komen sikit lah. Kadang-kadang saya tengok. Kita ni tuan-tuan, prinsip. Saya nak tanya tuan-tuan. Ni prinsip saya dalam hidup. Orang yang buat salah, wajib kena hukum. Haram dizalimi. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Tak faham Ustaz. Saya ulang. Setiap orang yang buat salah, saya punya prinsip, dia tu wajib dikenakan hukuman. Haram kita zalim pada dia. Setuju ke tak? Orang buat salah, hukum dia. Yang hendak pergi zalim kat dia tu pasal apa? Hukum atas kesalahan. Jangan zalim atas kesalahan. Ini adil. Sekarang ni tuan-tuan, manusia ni, dia salah, dia tak salah. Nombor dua, kita binakan persepsi dulu. Hal yang salah. Contoh, sehari dua ni tuan-tuan ni kita duk dengar ada ustaz-ustaz ni dia kena apa amang seksual lapar. Ada baca? Ada baca tak? Orang tanya saya macam mana komen Ustaz. Yang pertama saya kata, saya tak mau nak komen. Sebab apa dia? Saya tak tahu benda tu betul ke tak. Kalau saya kata benda tu tak betul, takut-takut betul. Kalau saya kata benda tu betul, takut-takut tak betul. Saya tak tahu. Sebab apa saya tak tahu? Sebab saya tak tengok depan biji mata. Kalau saya ada nampak dia ada buat benda tu depan mata, saya tahu lah dia buat ke tak. Lah ni kita pun dengar in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ayat ni semua orang hafal tapi haram tak beramal. Kita dengar cerita selidik dulu. Cara nak selidik, zip mulut. Saya tak tahu. Saya nak kata dia buat, takut dia tak buat. Saya nak kata dia tak buat, takut dia buat. Kalau saya kata dia tak buat, tiba-tiba dia buat, naya tak mangsa-mangsa tu? Naya. Saya tak mau nak kata dia tak buat. Kalau saya kata dia buat, tiba-tiba benda tu fitnah. Naya tak saya? Saya yang naya. Saya tak mau kata apa. Mustahil tak dia buat? Tak mustahil. Sebab apa dia? Dia pun manusia. Ustaz cerita lain, saya pun ustaz. Dan saya pun buat salah. Cuma beza salah saya, Allah Ta'ala tutup. Salah dia mungkin terbuka. Sebab tu saya kata saya tak mau nak komen. Sebab kita tak tahu benda tu betul ke tak. Ustaz, dia buat Ustaz. Dia buat Ustaz. Saya tahu dia buat Ustaz. Betul yang hantar dia buat. Saya tahu dia buat Ustaz. Dalam negara kita ada tak mahkamah? Ada tak mahkamah? Hang bawa pergi report kepada polis, polis buka siasatan, polis buat siasatan, siap siasatan, polis hantar ke pejabat peguam negara, dia dituduh di mahkamah. Carilah keadilan kamu di mahkamah. Yang kamu duk lempak dalam masyarakat, dalam sosial media ni untuk apa? Yang kamu duk letak dalam IG kamu, yang kamu duk letak dalam sosial media kamu tu, kamu nak keadilan ke? Kamu nak fitnah berlegar? Kalau betul dia buat, adakah cara kamu buat tu dibenarkan dalam Islam? Mengaitkan kesalahan orang. Biar dia dihukum di mahkamah. Biar dia mendapat keadilan di mahkamah. Apa hak kamu nak berdedah keaiban kepada orang?
Ni tuan-tuan, hari ni orang meneguk di air yang keruh. Kes sedang berlangsung di mahkamah. Biarlah mahkamah yang mengeluarkan hukuman. Yang hang ni duduk melalak dekat luar ni pasal apa? Oh, saya ada bukti ni. Bubuh dalam story IG. Ni untuk apa? Saya tak setuju, tuan-tuan. Kalau benda tu berlaku kepada saya, a'udzubillahi min zalik, dan kita semua wa na'udzubillahi min zalik, saya tak suka benda tu berlaku kepada siapa pun. Kalau kena kepada orang ni, hang suka tak perbuatan hang buat kepada orang, kalau orang buat kepada hang? Hang ingat, dunia ni ibarat roda. Ada waktu hang duduk di bawah, ada waktu hang duduk di tepi, dan ada waktu hang duduk di atas. Waktu hang duduk di atas, hang jangan lupa benda tu ada tepi dan ada bawah. Dia bersalah, ustaz. Adakah kerana dia bersalah halal hukum hang mengaitkan dia? Tuan-tuan, kalau lagu tu tak ada mahkamah lah, tuan-tuan ada bukti pun dalam sosial media. Bukti bawa pergi ke mahkamah, pamerkan di mahkamah, biar hakim buat keputusan. Ni masalah kita, tuan-tuan. Ada segelintir pula orang suka mengecapi dan meraih populariti di atas kesengsaraan orang lain. Hak ni pun perangai tak elok. Hak ni pun perangai tak elok. Sekian dimaklumkan, ulas banyak-banyak lagi mampu. Ni di antara tanda hati karat. Suka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala simpanglah kita daripada golongan tersebut. Amin. Ya Rabbal. Dan sabda Nabi SAW, bahawasanya hamba apabila mengena akan dia dosa, maka berkata ia, hai Tuhanku, aku telah berbuat dosa, maka ampun olehmu akan dia. Maka berkata Tuhan baginya, telah mengetahui hambaku akan bahawasanya ada bagi Tuhannya yang mengampunkan dosanya dan yang menyeksakan atas dengannya. Telah aku ampun bagi hambaku, maka wajib atas hambaku bersegera taubat daripadanya. Dan jikalau berbuat dosa 70 kali sehari, hendaklah bertaubat seperti itu juga. Allah Ta'ala kata, hampa buat dosa, jangan duk cerita dosa tu ke orang. Segera bertaubat. Kalau 70 kali pun hampa buat dosa sehari, 70 kalilah hampa memohon pengampunan daripada aku, kata Allah. Dan maka bahawasanya Allah Ta'ala kasih kepada orang yang banyak bertaubat. Seperti mana firman Allah dalam Al-Baqarah 2222, Inna Allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bahawasanya Allah Ta'ala kasih akan segala orang yang berbuat taubat, dan kasih ia akan orang yang bersuci daripada dosanya. Allah Ta'ala suka. Orang yang buat salah, Allah Ta'ala tak perhatikan. Yang Allah Ta'ala nak tengok apa dia? Bagaimana cara kamu meraih pengampunan Allah di atas dosa kamu. Hikayat Ibrahim ibnu Adham dengan 2 biji tamar, insya-Allah kita baca pada bulan depan. Wallahu a'lam. Dia nak cerita pula Ibrahim bin Adham. Ada kisah dia ni dengan 2 biji buah kurma. Apa dia cerita dia, ustaz? Dia tulis tentu sambung bulan depan. Itulah tuan-tuan, tak ada kitab, mau ada kitab boleh balik duk gagah baca di rumah. Tak ada kitab, tunggu bulan depan lah. InsyaAllah tuan-tuan, 29 hari bulan depan kita jumpa lagi. Mengajak pun dekat sikit-sikit dah lah. Sejam lebih sikit dah lah. Nak balik nak kecil bendera pula. Nak balik kecil bendera pula. Tuan-tuan tak kecil bendera lah. Nampak lagu tak semangat. Tuan-tuan ni pasal apa? Nampak kalah awal ni. Jangan tuan-tuan. Kita ni lawan sampai ke hujung. Kalah menang tu cerita lain. Tuan-tuan kalau lawan, tuan-tuan kira nak menang, siapa nak kalah? Kita ambil prinsip lagu ni, Pak Long. Bila menang jangan sombong, bila kalah jangan putih asa. Hak tu Islam. Perjuangan tetap diteruskan. Kalah menang bukan kerja kita. Kalah menang kerja Allah. Menang jangan sombong. Kalah jangan putih asa. Hak ramai di kalangan kita bila menang sombong, bila kalah give up. Jangan. Kalau kira main ni kira nak melawan ni kira nak menang, ya, tak hidup melawan lah. Melawan lari, hang kira nak menang, lari seorang. Dia tak?
Lawan lari, hang kalau nak menang, lari seorang. Hang menang, hang kalah. Dua-dua hang ambil. Bila lawan orang, dia ada menang, dia ada kalah. Biasalah Pak Long. Adat dalam pertandingan. Serupa adat dalam hidup lah. Ada susah, ada senang, ada muda, ada tua, ada bodoh, ada cerdik. Kalau tuan-tuan hidup ni tak mau duduk dengan orang bodoh, hidup seorang-seorang lah. Payah tak saya ni duduk berkahwin dengan orang bodoh. Memang ada orang bodoh tu adat hidup dalam masyarakat. Ada bodoh, ada pekak, ada cerdik. Dia cakap bodoh tak apa, pekak ni payah. Bodoh boleh ajak, pekak tu boleh gagah lagi. Pak Long cakap terang-terang. Tuli pula dah. Bukan tuli dengar, tuli daripada nak ambil pengajaran pada orang. Ini masalah ni. InsyaAllah, tuan-tuan nak. Jangan duk nampak down lagu tu. Balik ke Cik Bendera. Balik ke Cik Bendera. Jangan duk kelain sudah. Balik ke Cik Bendera. Pergi cacak bendera pun mungkin elok. Ni saya nak abang. Kita pilihan raya ni tahun 2022. Bukan tahun 82. Zaman cantas bendera kawan ni bukan dia dah. Bubuh elok-elok. Tengok bendera kawan jatuh, angkat balik. Boleh lagu tu? Tak ada biji mata. Tak ada biji mata. Try buat lagu tu no. Jangan duk kelain lah. Angkat elok-elok apa semua. Tak mau dah duk cantas bendera kawan. Lepas tu kianat tuan-tuan. Mereka beli bendera pun guna duit tu. Tu Allah Ta'ala nak tolong kemenangan kat kita macam mana kalau kita duk kianat orang. Cuba main mengaji dah. Main lewat terajang 1,000 orang masuk longkang. 1,000 dia duduk atas tangga. Tu nak ambil berkat lagu benar mengaji tu. Sini tak buat lah taman lain tu. Buat. Balik semangat dah tuan-tuan. Saya tak semangat tak macam-macam cerita. Simpan dah cerita tu. Juang dulu lah. InsyaAllah. Doa banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala. Dan tuan-tuan kempen pilihan raya ni, tuan-tuan kena anggap, tuan-tuan nak buat ibadat. Ni saya nak abang. Tuan-tuan kena anggap, tuan-tuan nak buat ibadat. Turun kempen untuk agama, untuk bangsa, untuk negara. Niat betul-betul, ya Allah, jadikan kempen aku ni sebagai ibadat. Bila tuan-tuan buat benda ni sebagai ibadat, tuan-tuan takkan kotorkan ibadat dengan benda-benda yang boleh merosakkan ibadat. Betul ke tak? Tuan-tuan takkan kianat. Tuan-tuan takkan zalim. Sebab yang ni ibadat. Ni saya nak pesan. Tuan-tuan ni orang mengaji. Walaupun main kuliah kitab tak ada, tapi orang mengaji. Bak kitab tak ada tu cerita nombor 2. Mungkin tuan-tuan duk pergi cari kedai tu tak jumpa ambil gelar. Nak beli kitab pergi kedai sepepat, tobat tak ada. Ni saya bukan pandang tak elok kat tuan-tuan. Tuan-tuan tak ada kitab, saya yakin usaha tuan-tuan dah sampai ke puncak dah. Tak jumpa juga kitab ni. Tuan-tuan duk pergi cari kata kitab ni tak jumpa. Itu saya husnuzan. Bak tuan-tuan main mengaji kitab ada tak ada cerita nombor 2 Pak Long. Tapi saya nak abang Pak Long maklong ni orang mengaji. Bila Pak Long maklong ni orang mengaji, kena buat perangai lagu orang mengaji. Tambah-tambah pula Pak Long kita ni pula umur dah senja. No. Sorry, bukan kita, Pak Long maklong. Silap dah kita. Saya baru 32. Pak Long maklong main satu peringkat umur senja. Senja tak apa maklum aduk-kaduk dia nak masuk ke maghrib dah tu. Senja tak apa lagi. Bukan nak buat perangai yang macam orang muda-muda dulu. Ni saya duk pesan rata ni saya pesan. Kita orang mengaji, setiap perbuatan kita nak Allah Ta'ala anggap sebagai ibadat. Tuan-tuan nak lagu tu tak? Nak pergi ke markas ke pondok panas ke apa, nak kacip bendera, niat betul-betul, ya Allah, peliharalah perbuatan aku ni, jadikan perbuatan aku ni sebagai ibadat. Bismillahirrahmanirrahim. Perak. Pergi gantung bendera, ragih pokok nyok sebagai ibadat. Pergi tebang pokok buluh. Tapi nak abang nak buluh tu minta jangan ditutup. Tu yang Allah Ta'ala duk tangguh kemenangan tu. Panggil lagu ni. Haram tak beli buluh pergi tutup orang. Kalau dekat dia balas buluh, tak apa dengan rebung-rebung kawan tu dia tutup sekali. Balik duk main duk masak kat markas tu pula. Nak menang lagu mana tuan-tuan? Cari ni buluh ni duk dalam tanah siapa? Pergi abang kat Pak Long tu ni nak ambil buluh nak cacap bendera. Pak Long tu kata bendera mana? Angkat-angkat. Ni bendera orang lain aku nak jual. Kalau bendera geng aku pergi beri. Beli. Ni kadang-kadang tuan-tuan. Yang kami ni puas bersyarah nak pergi menang.
Duk heran pasal apa tak menang. Cik buluh tutup curi hak orang. Hak yang nak pergi mengundi tu pun dia nak pergi pusat mengundi, Allah Ta'ala hijab mata dia ke buluh kita. Hak ni saya nak bak ni, saya nak pesan. Melawak beli. Buluh beli, jangan duk balai. Beli. Buat kerja elok-elok. Tuan-tuan anggap sebagai ibadat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi ibadat kepada tuan-tuan. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua. Jadi cukuplah untuk malam ni tuan-tuan. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap. Belum saya nak tutup. Di luar sana tuan-tuan dekat kereta saya. Siapa nak dapatkan produk Top Coco boleh dapatkan di luar sana lah. Sekilo RM22. Setengah kilo RM12. Yang secet RM22. Dan sekali tuan-tuan nak keluar dekat luar, tuan-tuan tengoklah ada tabung di atas kursi tu, tabung bulat tu. Dia tulis tentu Yayasan Ar-Riyadah. Bulan lepas dia kata tabung tak nampak Ustaz. Tak tahu siapa pergi baca wajah Alna pun dekat tabung tu, tak tahu sampai semua tak nampak. Ada tabung kat luar tu untuk tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah. InsyaAllah, wallahu alam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhan.